Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, seterusnya yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijrah Kampung Hulu Takir, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur kehadratillah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, dan insya-Allah memberi keuntungan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita tazkirah selama setengah jam, jawab soalan selama sejam, boleh? Siapa yang nak bertanya soalan tulislah, pasing sampai depan. Siapa yang nak bertanya lisan, dia tak pandang dulu, tak dalam sekolah dulu, boleh bertanya lisan, sebab tak wajib jawab pun. Yang kita jawab ni yang kita tahu, tak tahu nak jawab kau ni. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun ya Ali la yu'akhkharun as-salatu iza atat wal janazatu iza hadarat wal ayyim iza wajadat kuf'a au kama qala. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiga perkara wahai Ali, tidak dilambatkan tiga ini, iaitu semayang bila sampai masuk waktunya, dan jenazah bila sudah hadir untuk disembahyangkan, dan perempuan yang tidak bersuami apabila bertemu dengan pasangan yang sesuai dengannya. Kalau tidak banyak, kita dapat sedikit pemahaman tentang hadis ini pada malam ini, insya-Allah. Bila sebut hadis ini, itu perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mustalah Wadah, dia kata hadis ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takrir. Hadis-hadis ni ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada kebenaran daripada Nabi. Kalau kita dengar Nabi bersabda begini, itu dipanggil hadis kaul, hadis perkataan. Kadang-kadang hadis itu Nabi tidak berkata, tapi sahabat yang berkata, tapi menceritakan kelakuan Nabi. Ra'aitun Nabi SAW iza tawadda'a salasa. Aku tengok Nabi bila dia ambil wuduk, dia basuh tiga kali. Itu panggil hadis perbuatan. Dan kadang-kadang tidaklah Nabi bercakap dan tidak Nabi berbuat, Nabi diam. Nabi diam itu dipanggil takrir, maksudnya dibenarkan. Apabila dilakukan suatu perkara, Nabi ada, Nabi nampak, Nabi diam. Diam itu makna perkara itu boleh. Itu panggil takrir. Kerana apa? Kemungkinan tak boleh kan Nabi buat diam, Nabi segang nak tegur. Nabi tidak ada segang dalam bab nak tegur. Nabi tak ada macam kita. Kita masa kita tegur orang dulu sedaklah, pang. Leni sama kita buat kerja tak senonoh, kita pakai diam belaka. Buat apa? Segang. Nabi dia tak gitu. Kerana itu bila dimakan haiwan yang bernama dhab. Dhab ni biawak pasir. Biawak ni bukan mana biawak kita tengok bira parik tu. Biawak ni nama keluarga besar dia. Tu biawak riang tu.
Dhab ni maksudnya binatang yang merangkak, yang berekor, berjalan kaki empat. Jadi orang makan dhab, Nabi tak makan. Nabi tak makan itu, Nabi tak kata halal, Nabi tak kata haram. Tapi bila dikerjakan di hadapan Nabi, tidak dilarang, menunjukkan perkara itu boleh. Nampak? Dan dia tidak menjadi dalil bagi sunnah. Maknanya bukan sunnah Nabi makan dhab. Dia hanya boleh je. Ini salah satu sifat Nabi yang sepatutnya umat akhir zaman ni tiru. Sebab kita sekarang ini, bila keluarga kita buat benda hak salah, kita pakat diam mereka. Bila orang keluarga yang kita ada balah dengan dia, ada buat salah, kita bising. Ini sikap tak betul. Kalau macam orang curi Kalau kita buat ke benda rukun tetangga, jaga orang curi. Kita kepung curi di sini ni Ulu Takir, kepung tengok budak Bukit Kasing. Dak katok Orang marang. Faham tak lagi? Sedak katok ngecaku, ngerotang, ngepapang. Kali 2 kali 4 kali 4. Nyanda kawan tu 14 jahit. Tiba-tiba bila kita kepung lah anak dara kita. Budak kapung ni juga. Ni. Naik tamu. Faham lagi? Sikap ni lah bila datang Rasulullah SAW kepada penduduk Islam Mekah dan Madinah, buang sikap jahiliah ni. Dipanggil asabiyah. Faham lagi? Hak belah orang sudah ingat kita sarah. Kena belah kita buat diam. Ni jadi Rasulullah ada salah, dia tegur selalu. Kalau tak tegur, benda tu tidak salah. Tapi kalau kita diam, tak boleh jadi dalil benda tu boleh. Sebab kita tak boleh bakar. Pada ada kalanya kita kata haram. Tapi ada kala kita buat diam. Kadang-kadang kan orang ngajar. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita biarkan isteri kita tidak tutup aurat, hukumnya berdosa isteri kita dan suami pun berdosa juga. Itu baguslah. Jadi bila ada soalan macam mana juga dengan isteri pemimpin, kita ke iklan sebentar. Ini masalah. Ini akhir zaman. Betul tak? Kita iklan rancangan tergendala. Dia buat gemuk habis hamba dulu. Ingat kita sudah berjanji dengan 2 kalimah syahadah. Kawan kita ke, jemaah kita ke, anak-beranak kita ke buat salah, kena cegah kemungkaran. Kalau anak-beranak kita nak jadi pemimpin, dia ada rekod jahat, ada rekod tidak molek, ada rasuah dan sebagainya, haram kita akad dia jadi pemimpin. Itu yang Islam oleh Nabi bawa kepada kita. Baik, kita kembali kepada hadis. 3 perkara, wahai Ali. Ali ni kadang-kadang kita dengar karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Kerana dia daripada budak-budak lagi Islam dah. Tak dang sembah berhala. Sahabat lain dang sembah berhala tu. Pendapat jumhur ulama ialah dengan radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa makna radhiyallahu anhu? Mana mudah-mudahan Allah redha daripada beliau. Tetapi siapa yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak menjadi kesalahan. Faham lagi? Tak usah nak balah. Bab itu keluar timbul. Kalau siapa kata karramallahu wajhah, Syiah tu. Faham? Siapa ada sebut nama Husain dan Hasan, waktu Syiah. Syiah warna Husain Hasan tu cucu Nabi. Faham lagi? Kita wajib muliakan cucu Nabi. Dah Syiah muliakan cucu Nabi, dah takkan kita nak hina. Kita wajib mulia juga, tetapi kita tidak menghina sahabat yang lain. Syiah memuliakan keluarga Nabi saja, sahabat yang lain dihina. Itu salah. 3 perkara ini tidak dilambatkan. Yang pertama, as-salah iza atat. Semayang bila datang semayang. Maksudnya semayang ini semayang 5 waktu.
Semayang 5 waktu dia ada jadual. Bila masuk waktu, semayanglah. Atas hadis ni, la tuakhirun, tidak dilambatkan, maksudnya kita buat dengan segera. Sehari ada 5 waktu semayang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bila masuk waktu subuh, dipanggil wajib semayang subuh bagi orang yang kewajipan, mukallaf. Sampai bila wajib tu? Sampai naik matahari. Bukan wajib segera. Allah, bukan segera. Wajib semayang ini wajibun muwassa'un. Kalau ngaji usul fiqh jumpa. Wajib semayang ini wajib dia diluaskan, panjang waktu wajibnya. Bukan wajib masa bang, bukan wajib lepas bang, bukan wajib masa 5 minit lepas bang. Tak. Daripada subuh masuk sampai terbit matahari, situ wajibnya. Katakanlah masuk waktu subuh pukul 6. Habis waktu subuh pukul 7. Sejam ni dipanggil waktu wajib. Pukul 6 wajib, 6.10 wajib, 6.30 wajib, 6.40 wajib, 6.50 wajib, 6.55 pun wajib. Itu waktu wajib. Nisbah waktu wajib. Tapi kalau ulama fiqh bahagikan pula. Kalau nak sebut afdal. Hak tadi wajib. Maknanya kalau pukul 6 dak mayang, 6.30 dak juga, 6.40 dak juga, sampai ke habis pukul 7, berdosa kalau dia sedar. Nampak? Jadi nisbah menunaikan wajib semayang, orang yang semayang pukul 6 awal waktu sama dengan semayang dengan 6.55. Dua orang ini, seorang semayang pukul 6, seorang 6.55, dua-dua ini sudah menunaikan wajib semayang. Siapa afdal? Nak tengok ulama fiqh sebut pula. Nak tengok afdal, tengok waktu. Waktu semayang ada 5. Waktu afdal, waktu jawaz, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu tahrim. Kalau awal waktu fahbah semayang, waktu afdal. Maka siapa buat awal, dia dapat lebih fadilat. Boleh mayang lagi pukul 2, pukul 1.30 kapang. Pasal ada atas motosikal lagi. Kat lagi siapa ada rumah 2 suku mandi-mandi, 2.30 mayang Waktu itu waktu jawaz. Waktu yang harus semayang. Pahalanya dengan orang semayang awal, dia kurang. Bila waktu makruh, kalau petang, kalau mayang asar, kita tubik kat panas matahari tu, tak perik dah muka. Kalau pukul sekarang ni, kalau kita tubik pukul 6 petang, kita duduk dengan panas, masih berasa lagi perik. 6 suku, berasa tak apa perik dah. Waktu makruh dia panggil. Faham? Waktu tahrim dekat-dekat nak nak masuk, garik. Baru nak mayang. Waktu tahrim. Siapa yang sengaja semayang waktu tu, berdosa. Semayang dia sah, dapat 1 dosa. Jadi faham lah. Waktu wajib daripada pukul awal waktu sampai habis. Kemudian nak khabar pula, sebab hari tu jadi isu. Bila kuliah, tak semayang awal Isya. Ada orang tak puas hati. Tapi kita minta hadis tak reti. Faham lagi? Patut kalau kita tak puas hati, tanya. Jangan fatwa. Tanya dulu. Tidak malu saja kita lagi. Dalam 5 waktu, Isya dia lain sikit. Faham? Semayang subuh, afdal awal waktu. Semayang zuhur, afdal awal waktu. Semayang asar, afdal awal waktu. Semayang maghrib, afdal awal waktu. Semayang isya, afdal 2 waktu ada. Yang pertama, awal waktu isya. Mayang lalu, afdal. Dan yang kedua, dilambatkan sehingga separuh malam. Dua-dua ni hadis sahih belaka. Faham? Jadi Nabi biasa semayang awal waktu isya. Tapi beberapa hadis Nabi semayang Nabi Nabi lambatkan. Nampak? Sampai separuh malam. Ila nisfi separuh. Nisfi lain sampai separuh malam. Jadi ulama fiqh pun ambil hadis ni ijtihad. Jika kita tidak ada apa-apa masalah, jemaah ada belaka dah, afdal isya semayang awal. Kalau kita ada masalah, ada program, ada apa, kita buat lepas program, harus. Kena faham baik. Jadi semayang ini dia jadual. Kalau kita semayang awal, tak terima. Awal mana? Awal dari waktu.
Pasal kau terbang pukul 8.30 pagi. Kalau semayang pukul 6 subuh tak dang. Nak tolak dari setiu. Faham? Jadi semayang pukul 4.30. Nah, dikira gini. Ada kalau 4.30 awal pada orang lain, Tuhan lebih sayang ni. Dia main tak boleh. Faham? Dia sama macam sekolah. Pukul 7.30 baru ada matematik. Dia mari awal, mari 6 suku. Ada ego. Lagi. Nah. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya semayang 5 waktu atas orang beriman itu wajib, tapi ada jadual. Bukan ikut suka mu, ada jadual. Nah, kena ikut jadual dia. Kalau kita tertidur tak semayang, tak berdosa. Tak berdosa, sama macam puasa. Tak ingat. Nah, tak ingat. Dia pergi makan hari ni. Tak berdosa pun. Dia memang dia nak semayang subuh. Dia tidur awal pukul 12. Dia bangun, 9 subuh dah. Tu dia tidur tu. Dosa tak? Tak. Dengan ijma' ulama. Nah, yang berdosa ni rambang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh dah. Sikit lagi lah. Sikit lagi bangun 8 suku. Tu berdosa. Faham? Kerana akal dia sudah ada ketika masuk waktu. Bahkan sebahagian fuqaha kata, jika hampir dengan masuk waktu pun tidur lagi, dosa kalau terlebih. Nampak? Ni dah daripada malam. Esok baru kejut. Biasa kau baru nikah. Faham lagi? Baru nikah. Nah, duk main kokeng. Dah. Kau milang bangun dua-dua ekor. Apa dah? Dah? Jadi esok kau milang lagi pengantin puang tu, dak angun subuh malam bang. Itulah awak kacau saya malam. Nampak dak? Salah ke bini dia pula. Tak? Jadi berdosa, tak berdosa. Dah patu pukul 9 tu gua ni. Pukul 9 semayang subuh. Faham? Kerana Nabi kata man nama an salatin, ada riwayat au nasya. Barang siapa yang tertidur atau terlupa daripada satu semayang, fal yusalliha, maka kerjakanlah semayang yang dia tertidur itu, kerjakanlah semayang yang dia terlupa itu, iza zakaraha. Ada riwayat lain iza staiqadha, bila dia bangun tidur. Tengok kitab syarah hadis, orang ini tidak berdosa. La yaksa makna tidak berdosa. Hak dosa ni hak sengeleng tidur. Setan jahat dia. Kita bangun dah subuh. Setan kata baru bang lambat lagi kau mak. 2 minit ni, jangan lebih. Cara didik dia. Jangan sampai 10 minit tidur. 2 minit je. Dah. 2 minit tu jadi sejam suku. Orang qamat, Allah baru qamat. Faham? Dang, memang macam panjang slow. Dang, gedang tu pergi sugai kan? 1 minit ke bawah. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dah. Setan kata ni, dah boleh salam. Biar sikit lagi, pasal lambat lagi habis subuh. Mana? Baru 6.10. 6.40 boleh lagi. Kita pun 6.40. Bangun tengok ketak masuk lele kecil Nabi. Bela-bela dah ketik-ketik dia ayam mayang terus. Faham lagi? Main dia wadang gitu. Dah gubang bulu tiup. Semayang dia tak macam lain, apa lain boleh qada. Haji kau lain boleh qada, boleh buat. Puasa anak-anak boleh tolong. Hutang kau boleh tolong bayar. Mayang tak boleh. Siapa yang tak puasa, mak tak puasa, mati mak. Bang di Covid. Anak boleh tak puasa? Boleh Anak tu boleh pilih nak puasa qada mak ke nak bayar fidyah. Betul tak? Boleh. Ayah mati tak dang pergi haji. Contoh. Mati dah tak dang pergi haji. Haji hak jauh hak bawa atas gerai tu hari-hari khapau tu. Kali makan 7-8 tu. Dan haji hak tu dang tu. Hak nu tak dang pergi haji. Boleh tak anak-anak dia upah haji? Boleh. Penerimaan Allah secara.
Wa amruhu ila Allah. Perkara ini serah pada Allah. Di segi fiqhnya boleh kita buat. Haji badar dia panggil. Faham? Ayah dah ingat bayar zakat. Mati. Kita pun tengok, oh, ayah dah bayar zakat baru ni. Faham? Kira-kira 600 ya. Boleh tak kita bayar? Boleh. Ayah dah ingat mayang. Balik awal. Nah. Cuma ulama kata, kalau ayah banyak tinggal semayang, kita sedekah, istighfar, doa. Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam fatwa dia, lepas setiap semayang fardu sunat, kita hadiahkan kepada ibu bapa kita. Faham? Tapi nak qada saja aku qada semayang, cik aku tak ada. Ada kau dhaif. Kalau kita royak ni kau muktamad 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, tak ada. Dah. Hak lain boleh berganti orang lain. Dan siapa yang tak semayang, satu waktu sengaja jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah. Dia sama macam minum arak. Sekali minum je, dia jadi fasik je. Semayang satu waktu, seumur hidup dia tinggal sengajalah bukan tidur. Fasik. Nampak? Jadi fasik. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Cuma kalau nak jadi wali nikah, ayah tak semayang, dia bertaubat hari ni juga boleh jadi wali. Tapi kalau nak jadi saksi, hari ni bertaubat, 2 hari bulan November, maka 2 November 2022 baru boleh jadi saksi. Dia kena setahun lepas bertaubat. Nampak? Kita dah ingat tak mayang. Kita nak dia. Nak iti. Tu tak? Asal iti dah. Lepas tu ramai dia tak nak buat gana kalau lelaki kita jenis tak mayang. Muda. Menikah dengan dia ada. Kita beli selipar kita pilih. Tahu tak? Nak orang nak colour begini, kenal dah colour, tak kenal pula tapak. Kenal dah tapak, tak kenal pula bunga. Kena bunga belaka, kenal belaka dah saiz pula tak betul. Berapa kali mari kedai. Sampai kali ke-7 tu tak beli lagi. Hak kali ke-8 tu Cina kata mari pula saya ambil gila ni. Faham tak? Padahal ni pada ulah ya pilih. Tapi laki hak dak mayang molek ada yang nikah. Ingat kalau kita nak nikah dengan perempuan 3 bulan, cek. Nak nikah dengan orang lelaki 6 bulan. Bukan wajib. Kaedah zaman sekarang. Tanya jabak dia macam mana, tanya dia surah mana dia pergi. Kalau dia main kopi kedai tu, tanya gini-gini. Oh, kedai kopi dah tak je bayar, mampu lagi mau. Faham? Faham tak? Apa kita tahu pasal apa? Pasal kita akan mengandungkan benih dia dalam rahim kita. Faham? Benih dia air mani kita tu nak duduk dalam kandungan kita. Kena orang molek, bukan mesti ustaz. Faham? Orang jaga solat, jangan orang fasik. Dah mayang wak natu. Nampak tak? Dah mari dengan kereta. Cuba dengan motor. Dah ni lah motor tak tengok. Dah nak kereta lah ke ni. Tahu tak? Orang cerita tahun 60-an dulu, cikgu. Kita tak jangan orang cerita. Tahun 60-an dulu, cikgu dia pakai basikal. Basikal rally tu. Oh, kalau lalu kat depan rumah orang anak dara ni, nyungang kat tikak. Lepas lepas gitu tengok naik basikal. Tahu tak? Tahun 70-an kau tak layang basikal. Nak motosikal. 70-an, 80-an start nak motor. Lagi. Basikal dia kira pasak. Nampak tak? Ni tahun 2020 ni kalau pakai motor je kira pasak. Binang weh tunggu. Padahal tu imam naik motor. Padahal Tok Bilal duk panggil orang semayang. Yang Allah janjikan dengan dia jadi VIP. Imam Bilal pada masa VIP. Tahu tak? Hadis sahih. Tak kira VIP pun. Tak ada lagi natu ku pakai motor. Nampak? Berani punya tok tua. Arawi kata, biar tak mayang. Kata. Ni semayang. Tok Bilal pula. Tok Imam pula. Balik Jordan, balik pondok. Tapi motor. Mikir 2 kali kau nak anak dara. Lalu balik nak Minang tu pula, nak pergi merisik anak dara pula, start tak hidup.
Nampak tak? Keping bomoh. Kepong tu biasa hitam. Faham lagi? Nah, oi mikir dua kali. Nah, hitam itu dok dina beki nak nikon aku. Faham tak? Start dah turun, tak ada naik dah. Cabut spring. Pakai akak ke tangan pula keruh kali lagi. Dah. Walau mayang, walaupun 5 waktu mayang tu imam tu bila mari kau dalam hati. Faham? Maka kedara guana anak aku. Dah atas spring tokak dak tukar. Dah. Ni. Tapi kalau mari kereta orang terima dah tu. Tak usah kereta molek Honda padang dah. Faham lagi? Nampak tak? Negat atas warnet tok tua. Tapi bukan hak ulu takia kapur batin. Dah salah kereta tu dia salah. Tuang kereta, tuang harta. Jangan kita sampai gila hari tu. Kita nak akhlak nombor 1. Kan Nabi kata dah kan? Nampak? Tungkahul mar'ah li arba'. 4 perkara biasanya manusia dalam dunia kahwin. Kadang-kadang li jamaliha kerana muka, comel. Kadang-kadang li hisabiha kerana keturunan, anak beranak. Kadang-kadang li maliha kerana piti, kerana harta. Faham? Tapi yang terbaik li diniha kerana akhlak. Din tu bukan makna agama Islam. Makna akhlak mulia. Agama Islam lah ke? Akhlak mulia. Tahu tak? Tapi nak gada ni beli kita ni kau pakai tudung labuh dah tak. Tokeng pakai mau kalau siapa tu masuk dalam kereta tu dak ingat kata tokeng berlari pergi pakai tokeng. Tapi mulut macam koker. Belabeh. Panas nak buat gua ni. Nasi dak apa jomel tu. Nah. Dia pilih jomel dah nampak. Tengok pada gambar chicken chop tu meneleh liu lah. Beli buku dak sekarang juga. Nak gua ni lagi dah. Semayang jangan tinggal. Jarak lagu mana pun jangan tinggal semayang. Samsing lagu mana pun jangan tinggal semayang. Kenapa? Kerana dia amal yang pertama dihisap di dalam kubur. Awalu ma yuhasabu 'anil 'abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amalan yang akan dikira atas seorang mayat yang diletakkan dalam kubur, semayang dulu. Yang kedua Nabi kata wal janazatu iza hadarat. Dan jenazah bila hadir segerakan. Kata setengah ulama segerakan tu solat. Setengah ulama kata segerakan tu tajhiz, iaitu mandi kapang semayang tanam. Dia jenazah boleh baca, jinazah boleh baca. Junazah tak ada. Dia dua spelling boleh. Satu jenazah, kedua jinazah. Dan mayat apa beza juga? Setiap mayat itu dia adalah setiap jenazah mestinya mayat. Tapi tidak semua mayat jenazah. Orang ni pula itu. Orang ni boleh ilmu. Tak tersuruh mari dengar. Setiap jenazah mesti mayat. Tapi tidak semua mayat dipanggil jenazah. Jenazah ini mayat yang diletakkan di atas usungan saja. Faham? Kalau tak duduk atas usungan, orang tak panggil jenazah, orang panggil mayat. Itu bahasa Arab. Faham lagi? Tapi kita tak apalah dia ni penggunaan bahasa Melayu umum nak panggil jenazah semua tak apa. Tapi asal bahasa Arab jenazah atau jinazah mayat yang diletak atas pengusung. Mayat yang diletak atas gerai itu dia panggil jenazah. Faham lagi? Mana orang mati? Nak mati ni berapa mati? Mati. Orang Terengganu panggil orang Terengganu, orang Melayu panggil dia mati. Orang Melayu mapu. Jangan main buka kitab-kitab lama, kitab turah. Kitab-kitab 200 tahun lepas. Belum pada zaman Syekh Abdul Somad Palimbani. Mapu. Bila ni kasar. Mati bahasa Arab. Maut bahasa Arab. Nampak lagi? Meninggal dunia bahasa moden. Nampak? Meninggal dunia. Moden bahasa lama. Tapi jangan guna lah ni, tak boleh guna. Kerana sudah tidak digunakan perkataan mampu untuk binatang kan. Kan kita tanya aku apa, cik mau mampu mana? Kata gitu bergama. Faham? Walaupun betul pada lurah, faham? Tak boleh pakai fitnah.
Jadi bahasa Melayu tak ada kita nak kata. Mati bahasa Arab, maut pun bahasa Arab. Apa makna mati? Adamul hayah liman kana hayya. Makna mati ni maksudnya ketiadaan hidup lagi bagi suatu yang sebelumnya ada hidup. Belum ni dia hidup. Sekarang dah tak ada hidup tu. Dia panggil mati. Faham? Mati sama tak dengan ajar? Tak sama. Ajar lain, mati lain. Tapi dekat-dekat. Nampak macam dia? Orang lain. Ajar bukan mati. Ajar tempoh hidup. Habis tempoh hidup, datang mati. Ajar ni macam road tag. Berhenti razan je. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak apa. Allah Akbar, Allah Akbar. Biar bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حول ولا قوة إلا بالله العلي. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه العظيمة الصلاة القائمة سيدنا محمد وابعثه المقام آمين يا رب العالمين. Oh, sejuk dulu kan ni. Lama awal kau. Naik benda kapal terbang tak sejuk ini. Sejuk kat ni. Dah mati gitu. Sejuk gini tak mau mari kat Surau Padang. Betul tak? Orang surau palelong dengan kutik dengan cari kau kereta dengan pasang apa. Dok mari juga lah bengong. Marilah sekejap. Siang kita cari harta benda, cari piti 8 jam, 10 jam. Malam mari cari sejam hak di sisi Allah. Jadi bekal. Seri dah, tak apa dah. 8 jam, 10 jam lawan dikira seri dah. Jadi ajar bukan mati. Ajar ni tempoh hidup. Faham? Bila habis dah tempoh hidup, datanglah mati. Iza jaa ajaluhum, bila sudah datang tempoh hidup mereka, la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun, kata Allah. Tak boleh lagi undur ataupun nak cepat walau satu saat. Itu beza ajal dengan mati. Betul tak? Ajal dan maut. Nampak? Ajal dan maut. Di tangan Allah. Bukan Allah ada tangan gitu maksudnya. Semua bawah kuasa Allah belaka. Baik. Bila jenazah sudah ada, uruskan. 4 perkara wajib kalau ada orang mati dipanggil tajhizul mayyit. Pertama mandi, kemudian kapang, kemudian
Semayang, kemudian tanam. 4 perkara fardu kifayah. Faham lagi? Mandi, kapang, semayang, tanam. Dan segala perkara yang nak melengkapkan 4 ni, jadi wajib juga. Nah, fardu kifayah. Mana kalau orang sini mati, orang sinilah fardu kifayah. Orang Batu Buruk tak. Faham? Orang Bukit Tunggal tak. Orang sini. Jadi kalau orang sini lok belaka mayat tak cara, berdosa belaka orang Ulu Takir. Dia panggil fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wal wajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqin. Makna satu kewajipan yang asalnya semua wajib buat, tetapi bila ada seorang atau sebahagian melakukannya, maka gugurlah tuntutan kewajipan daripada orang yang lain. Itu fardu kifayah. Belajarlah menguruskan mayat. Bukan mesti kita jadi tukang mandi mayat. Nampak tak? Tapi itulah kita tahu. Sebab tu ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni walaupun kita belajar mandi mayat, belajar kapang dan sebagainya, tapi kita tak pernah buat, tak berdosa. Bahkan dapat pahala, barakah. Yang berdosa ni kita belajar bab semayang subuh, tak semayang subuh. Kita belajar hukum tutup aurat, kita telanjang. Faham? Sebab ramai orang tak faham masalah jenazah. Dalam kitab fiqh kata, hendaklah kita sunat kita ikat, bukan wajib ikat. Faham? Sunat kita tarmid, kita tutup mata mayat, bukan wajib tutup. Kena faham baik, wajib 4 perkara tadi. Bila berlaku kematian, nombor 1 sekali, kita tutup mata mayat. Bila tutup tu, kalau mata terbuka. Kalau mata tutup, dah tak payah. Pergi buka mula. Buka mula, tutup mula. Ambil sunat. Nak awak gua ni, awak cerdik ni. Faham? Bapa sunat tutup? Sebab bila terbuka, orang takut tengok. Main mata belalak gitu. Tutup dengan perlahan. Letak 2 jari atau letak ibu jari gini, buat perlahan. Tutup gitu. Dipanggil sunat yang pertama. Kemudian kalau mulut dia tu, moleknya dia kata ambil kain letak bawah. Dan ikat di atas supaya tidak terbuka. Sebab kadang-kadang, tak mesti semua, terbuka muka. Mulutnya. Jadi nampak tak comel. Kalau orang baik tak apa, dia tengok uduh dia tak sebut. Kalau orang mulut uduh, tahu tak? Habis, ni Facebook dulu. Teranga tengok mulut ni. Boh lu. Tak? Jahat lah ni. Share aib orang semua tu dosa siapa? Pasal kiamat belaka tu. Jangan main-main. Ikat jangan ikat dengan tali rupiah. Kain lebar dagu. Lagu dia lebar 4 jari kain. Tu kita pekoh Dagu kek 3 jari kain sunat. Tutup perlahan, lapik kain, ikat molek. Ni bang tali rupiah. Terak mayat atas ada bunyi. Faham lagi. Tembok lagi habis dah. Kena faham baik-baik. Bila tutup mayat? Bila sudah keluar roh. Jangan tengah sakit tutup dah. Ayah nak cakap tutup dah. Natang tutup dah, aku ada gini. Kena faham baik. Tengok nadinya, tengok matanya, tengok tangannya, tengok dahinya, tengok kakinya, tengok hidungnya. Dia ada alamat kan? Betul tak? Kalau kita tak belajar, tak tahu benda kita. Tahu benda. Contoh kata bak mati, ikat tengah air, tak belajar tak anda? Ikan tengok, pergi ikat bodoh, ikat gini. Takut tengok tengah air. Faham lagi? Ikan pun tak makan. Ada mayat. Siapa ada nak semayang? Semayang dah. Kubur siap dah. Wagi. Itu maksudnya. Kenapa? Kerana bersegera dengan jenazah itu perintah Nabi SAW. Ada hadis Nabi kata, asri'u bil janazah. Segerakan dengan jenazah. Maksudnya, segerakan mandi. Segerakan kapang. Segerakan semayang. Segerakan tanam. Semua segera belaka. Faham? Kita buat lama-lama. Mati hari ni pukul 11 pagi, nak sipang esok.
Tak kepelek gitu. Pelik tak pelik ikut orang ramai ustaz. Tak boleh ikut ustaz, ikut orang ramai. Dia jawab gitu. Dia bak kematian tak boleh ikut orang ramai. Kena ikut hukum. Faham lagi? Tidak jadi milikmu dah. Milik Allah balik dah. Bila jadi milik Allah, kena balik ke hukum Allah. Siap belaka dah. Semayang-semayang. Tapi anak pesang. Jangan sanang. Lagi aku tak lapar. Pasal anak on the way balik. Dah ada mana dah anak? Ada kota tinggi. Balik dengan ESPI. Bila siapa? Dalam 6 jam, 7 jam ni siapa? Tengok. Ni masalah. Orang kampung semua ikut tuan rumah. Tuan rumah kata ikut anak. Ustaz kata tak boleh. Pasal kata dalam kitab-kitab kata kalau sekejap boleh tunggu. Kalau lama tak boleh. Oh ikut anak. Orang dah ikut hukum. Betul tak? Ikut orang mah. Dah jahil ramai. Sekapau jahil. Nampak? Dia ikut majoriti. Jadi macam ngundi belaka. Nak tanam mayat ikut majoriti. Nak warna masjid pun ikut majoriti. Nak bagi saka pun ikut majoriti. Nak tunai wasiat pun tanya orang ramai. Tanya pun orang ramai, tanya hukum. Siap bagi kubur. Sehingga kan tidak disunatkan semayang mayat baca doa iftitah. Faham? Kan semayang, semua semayang. Semayang wadu, semayang sunat, semayang musafir, semayang dalam kampung, semayang berdiri, semayang duduk, semayang terletang, semayang kanak-kanak, semayang repuang, semayang qadha, semayang tunah. Semua sunat baca doa iftitah. Semayang tak sunat, semayang mayat. Kenapa? Kerana nak derah buat pergi kubur. Kita semayang doa iftitah tak baca, tapi tunggu anak 7 jam. Anak balik tak mayang. Hayah! Gitu ya. Pada gitu. Faham lagi? Baik tak usah tunggu. Faham? Tak ada masalah. Kalau dekat, kita tunggu. Faham? Kerana suara anak kata, nangjang yang kita sapat. Tak laku. Kena ikut hukum. Balik ayah mayat tak. Tapi dah tak tahu kala. Dia balik kapur dah baru boleh retah negeri. Dia kata dah mang saing gitu. Lah mati 2 minggu lepas lah. Covid. Contoh. Allah. Tak tahu sekarang itu. Saya rapat dengan dia. Dari kecil saing. Dah rapat. Dia mayang kubur dah. Dah. Buat sembang dah kopi itu. Betul tak? Di kabur dia rapat je. Dah kalau rapat. Orang bagi kubur dah minggu lepas. Kan boleh pergi semayang. Nabi dia tengok sama ada kulit hitam basuh masjid. Cuci masjid. Tiba-tiba kulit hitam tu negro tu tak ada. Nabi baru perasan. Ni lama tak nampak orang kulit hitam orang sapu masjid. Sahabat kata mati lama. Nabi kata apa dak kabur mati. Sekarang pergi tunjuk kubur dia. Faham lagi? Orang pergi tunjuk. Siapa nampak kubur, Nabi semayang situ. Semayang jenazah atas kubur. Memuliakan dia. Dan muka orang dia, minggu lepas dah orang tanah. Ya, kubur mayang dah. Mau saya rapat dengan dia. Baik, sungguh dah baik. Ya, kubur. Faham? Balas budi dia baik kamu. Betul tak? Dah. Nak mana kita jahil. Jahil sebenarnya. Tak? Orang ngajar dia kata politik. Orang ngajar dia kata begitu ni. Orang lain boleh cerdik dia bodoh pakai mampu. Balik mana nak balik raya, nak mayang raya. Dia tolak bah pukul apa benda kemamang pukul 7 pagi. Dah nak bawa naik kereta rosak. Naik kereta. Nak ingat sampai 8.30. Naik kuat airway, rosak kereta. Siapa Terengganu, siapa sebelah takir, orang api turun lah mayang. Allah, habis tak dah mayang raya. Cerdik tu dah. Dah kalau tak dah mayang sejik, mayang rumah. Dia tanya balik, boleh ke mayang rumah? Nak ni. Orang duk ngajar wah tu, hidup main TikTok. Tahu tak? Hidup main Facebook. Apa tak bolehnya? Jangan baca khutbah dah, ada musika mayang. Faham? Dia rela tak mayang. Berah kita tayar bocor dia ajik. Siapa dah balik orang turun sejik tak ada mayang raya. Tahu tunggu Haji Melayu saja wak.
Lah dah mayang seorang kan sah mayang seorang. Tapi dah jahil. Tahu tak? Tak tahu kehala. Kita ni mati belaka kat jadi jenazah. Nah. Kalau ada bini sayang, pun sayang bini. Sayang tak? Kalau malaikat mahu mati-matimu dulu ke dia dulu? Contoh mari malam ni, Assalamualaikum, saya malakul maut. Nak ambil nyawa awak ke bini dulu? Jawab, jangan lebong lah surah ni. Awak dulu? Ya ke tak? Aku tak percaya. Nampak? Tak kira lah siapa dulu pun, sayang lagu mana pun, dia ikut masa. Faham? Kalau siapa masa cucu dulu. Walaupun baru umur 8 tahun. Betul tak? 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun tengah hafal Quran, baru 13 juzuk dah ngapa. Nak, ni tahun lapang mati. Nak, padahal budak yang baik, duduk sejik, duduk seorang ngapa Quran. Tak ki tak jadi surah, dang mau, dak hati-hati. Dia bilang tiga. Dak hati-mati tak ki. Dah bukan atas dah air jahat. Nak, atas qada masing-masing. Faham? Mu sayang bini pun, mu kata mati mu dulu pun, kalau siapa masih mati bini juga. Betul tak? Kita tak tahu. Nah. Nah, ada semua Allah yang tahu. Nah. Kena molek mati isteri kita dulu. Nah, kena molek kita yang mati kemudian. Nah. Ropan dia komplain tak ada orang puan nak suruh mati dulu sama. Kalau kita kata mati pun tak mati. Faham lagi? Mu terjun bangunan tak mati lagi kalau tak dapat masa. Tahu tak? Orang jatuh bangunan ada tak mati? Ada. Tapi ada kalau Tuhan nak mati, jatuh katil. Mati. Faham? Tak usah takut lah. Siapa masa mati kita ni. Nah, cuma kalau nak mana lebih baik isteri lah mati dulu. Sebab orang puang bila suami mati dulu, dia payah nak pergi kubur. Betul tak? Nak ziarah, nak ngaji, nak apa tak? Tapi kalau bini kita mati, kita pergi sama. Dengan bini baru. Faham? Dah. Kita tolong ngaji, bini baru jiru air. Tak? Nah. Dan yang akhirnya Nabi SAW sebut, wal ayyim iza wajadat kuf'a. Perempuan yang tidak ada suami, bila ada pasangan yang sesuai, maka berkahwin. Maksudnya, jangan kita kahwin lambat. Kita nak dara, kahwin awal. Kita janda, kahwin degah-degah. Kita duda, kahwin degah-degah. Kita anak teruna, kahwin degah-degah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana Nabi nak umat dia beranak semua. Ada satu hadis Nabi kata, inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah kamu akan perempuan yang sangat kasih sayang dan banyak beranak. Faham? Maknanya kahwinlah perempuan yang sayang pada kamu dan suka beranak. Maksudnya beranak acak. Al-waluda ni maksudnya beranak acak. Dia nak beranak acak guana. Ustaz dia anak dara lagi nak tengok guana. Tengok dia punya mak adik kakak dia. Boleh jadi pedoman. Mak beranak ramai, kakak dia beranak ramai, insya-Allah dia beranak ramai. Faham lagi? Sebab apa? Fa inni, maka sungguhnya aku mukasirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku rasa bangga kalau jadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Umat hak ramai umat, nabi hak ramai umat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wassalam. Faham? Pernah Nabi ditunjukkan pada malam Isra Mi'raj, dia tengok umat yang sangat ramai. Dalam Sahih Ibn Hibban dia sebut. Nah, ramainya umat. Sampai ke hujung langit tu ramai lagi. Nabi kata, umat aku ke ya Jibril? Kan, umat Nabi Musa alaihi salam. Umat Nabi Musa. Dia Nabi nak umat dia paling ramai. Kalau boleh carilah isteri yang beranak setahun seorang. Lebih baik 2 tahun 3 orang. Nampak tak? Kan bila ramai berenyak cok gitu, nah, masa kecil kita susah, masa besar kita senang.
Adat katalah. Tak? Ramai. Dah kalau anak seorang je, kalau ada masalah, jeng. Anak seorang tula je, main pergi kuda pula. Balik awal. Nampak tak? Kalau 4 boleh tahan kira, 3 pergi kuda, seorang tu imam. Lega dah lah. Betul tak? Ni anak ada seorang tu duduk main minyak tina lah ni. Balik awal kita. Tak, mudah-mudahan tidaklah begitu maksudnya. 10 anak, 9 tak pergi ke bapak, seorang je pergi. Cukup dah. Mana persentage dia panggil. Tapi kalau anak seorang pergi kubur, tak ada masalah. Jangan peluang kita. 10 anak kita tinggal, seorang je mendoakan kita, cukup. Waladin salihin yad'ulah. Seorang je anak, waladin. Tidak aulad, waladin. Seorang je yang berdoa, cukup dah. Tapi kalau kita ada 10 anak, 8 mendoakan kita, Allah Rabbi. Tu arti nak banyak anak. Anak tak banyak ustaz, jadi payah isteri saya ni, payah beranak. Cari mudah beranak seorang lagi. Nampak? Tak berani ustaz, ngamuk lagi. Tunggu dia mati. Nampak? Dia tunggu mati dah arah dah. Tak akan nak tunggu ustaz, dah mati. Maya aja. Jadi maksudnya kita kahwin dah, jangan duduk seorang. Ada satu hadis Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang-orang muda, laki-laki perempuan, geng-geng muda, siapa di kalangan kamu yang sudah mampu menyara hidup seseorang, maka berkahwin dah. Nampak? Bak kita kahwin umur 18, bini kita umur 17. Kita umur 20, 30, anak sudah 6. Contoh. Tak? Masuk kita umur 50, anak kita sudah menyara balik kita. Tak? Betul tak? Ni kalau kahwin dah buat. 49 baru kahwin. Bini 48. Faham lagi? Lambat boleh anak. 57 dapat seorang anak. 57, 11 tahun kahwin baru boleh seorang. Bermakna kalau anak tu masuk sekolah tadika, ayah 65 tahun. 65 baru atau anak tadika. Lalu balik ambil anak orang buat tahun tu. Dah tu dah apa-apa. Wah, tanah. Erat juga awak Ali, cucu orang lain. Pasal apa? Pasal ayah nikah lanjut umur dah. Tahu tak? Orang tanya umur, jawab dia, umur berapa dah pak? Akan dapat. Ini masalah. Jadi ma'asyara syabab mana orang muda-muda. Fa innahu aqadul lil basar. Itu hikmah dia lagi lah, iaitu mata kita pun terjaga. Tengok kopang, tengok awet semua, mata jaga dengan berkahwin. Betul tak? Jadi mudah-mudahan kita faham 3 perkara ini tidak dilambatkan dia, kerana bukan lambat itu menjadi haram. Kalau semayang lambat keluar waktu barulah berdosa. Begitu juga kalau kita lambatkan semayang jenazah, lambat atau ke kubur, hukum tidak terus haram, dia makruh dulu sampai berubah bau mayat jadi ke haram. Jadi kalau kita duduk seorang tak menikah, tidak haram pun, sunat kita bernikah. Tapi siapa kekading kengah-kengah malam-malam, tu jadi wajib dah. Dah tengok itik kejar itik, tengok lembu kejar lembu. Itu jadi masalah. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Surau Al-Hijrah untuk melancarkan kutipan sumbangan untuk kita gunakan mengimarahkan surau kita ini. Bajet dalam 400,000 untuk kita bina atap surau yang baru, membuat tandas surau, tandas surau, pembangunan surau, bangunan homestay, roomstay 3 hingga 5 bilik, termasuk tandas kegunaan orang ramai, menara azan baru, atap dan sebagainya. Jadi semuanya adalah kita nak kutip, bukan malam ni saja, bermula pada malam ini. Kalau kita ada tak bawa duit, kita bawa 2 riyal je malam ni, hari lain mari atur lah beri.
Kita ada dalam bank 30,000, ambil lah 2,000 we ke surau. Faham lagi? Dang kita mati tak dang tau. Nah, tak dang dah. Jangan sayang. Kita ada 1,000 we 100 ke surau. Kita ada 10,000 we 1,000 ke surau. Faham? Nah, hak kita makan jadi tahi, minum jadi air kecing, hak kita pakai jadi kain buruk. Hak kita sedekah jadi hak kita. Faham? Ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum wa ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu makan jadi tahi, hak mu pakai jadi kain buruk, hak mu derma jadi hartamu kekal sampai hari kiamat. Sila bangun petugas untuk pungut derma. Faham? Untuk orang yang tengok live, nah, boleh tengok nombor akaun tertera di depan meja saya ni. Orang kafir, orang tanya ulama, orang kafir yang suka derma tu Tuhan balas dak di akhirat? Dak dah. Tapi Tuhan balas di dunia panjang umur. Dunia panjang umur kafir. Apa? Suka sedekah. Dan kita mendiri orang beriman. Nah. Pelan-pelan kutip. Buka karung tu, tunjuk ke dia seorang-seorang. Jangan awak tidur. Tunjuk karung. Tu luar tu tak apa. Banyak soalan. Ni hak surau ni, tarik ni tau. Banyak kau. Baik. Sambil-sambil kita memberi sumbangan kepada tabung kos pembangunan surau Al-Hijrah kita tengok soalan. Teruskan mengutip sumbangan derma. Dia kata, boleh ke bunyian seperti kompang gendang dibunyi atau dimainkan di dalam rumah Allah seperti masjid atau surau? Qasidah Maulidur Rasul. Baik. Dia kata kalau dalam masjid, dalam surau, boleh tak kita katuk kompang atau rebana degung. Ulama berselisih pada masalah bermain kompang atau rebana di dalam masjid. Satu mengatakan diharuskan bermain pada hari tertentu saja, seperti hari perayaan dan pernikahan. Bukan pada setiap hari, kerana di banner masjid itu bukan untuk tempat bermain. Cuma oleh kerana berlaku di zaman Nabi SAW, dipukul dekat masjid, maka ulama berkhilaf soal itu. Nampak? Jadi satu kaul mengatakan boleh. Tapi apa sebab? Sebab ada perkahwinan. Dengan syarat bukan pada waktu orang solat. Dia bersyarat tu. Itu yang kau yang pro, kau yang kontra, tak payah sebutlah. Di dua kaul. Jadi sebab tu kita kena hati-hati. Kena faham perkara ini khilafiyah, dan yang pada yang membolehkan dengan bersyarat, bukan pada waktu orang sembahyang, dan kerana majlis, dan bukan harian. Hariannya main dalam masjid tidak. Kerana majlis-majlis yang tertentu saja.
Tak. Ada pun pendapat yang lebih ramai dimain di luar masjid. Tapi khilaf lah, tak sabar. Ketika sedang solat terasa ada sisa makanan dekat celah gigi, apa yang perlu saya lakukan? Satu lagi, jika sudah selesai solat baru rasa ada sisa makanan celah gigi, apa hukum solat tadi? Tengah semayang berasa ada sebutir gula keluar celah gigi kita. Contoh, maka kalau kita telang batal. Telang batal. Sunat kita kehek. Butir beras ke apa contoh ke, ujung kakung lekat celah gigi, sunat kehek. Kehek di mana? Kalau kita semayang bukan dalam masjid, kita ludah belah kiri. Contoh bukan masjid, rumah kita. Ludah belah kiri. Faham lagi? Atau patah, atau tepi sungai. Tak ada masalah. Kalau dalam masjid, tak boleh. Faham lagi? Dilarang. Kalau dalam masjid, kita ludah dalam kitab fiqh pada lengan baju. Lengan baju kan? Ambil. Tu, nasi biar hidup situ. Bukan haji. Faham lagi? Ni mudah. Ada kocek. Faham lagi? Lepas tu kocek lek kiri pak. Lek kanan makruh ludah. Lek kiri. Faham? Inguh boleh kehek. Dalam semayang. Inguh tubik macam belong kepong-kepang. Nampak? Kita pun tengah semayang ambil tisu. Tisu kena ada mula kecek. Faham? Ambil bola kecek. Faham? Teruskan semayang tak batal. Kerana dia bukan najis. Tapi kalau gusi darah, kita ambil gusi, darah gusi, kita ambil 2-3 titik. Faham? Kalau dalam masjid, letak di bawah. Boleh tunduk, letak gitu. Faham lagi? Dan semayang. Kaki lepas semayang, ambil, buang. Faham? Kalau kita lock dalam mulut, dok telang, dok batal semayang. Tapi sunat kita kehek. Faham lagi? Kita tubik atas lidah dah, kita kata kek giyah buang. Pasal nak baca Fatihah dulu. Tengah baca tertelang, batal juga. Kerana masa untuk buang itu sudah ada. Tapi kalau dia tak tubik, hidup celah gigi, tengah-tengah ngaji, tengah membaca, kok telang. Mari mana pula? Telang suti. Dimaaf jika sedikit. Faham lagi? Suti-uti lengan. Tak sengaja, tertelang, tak batal. Tapi kalau banyak, tak sengaja pun batal. Tengah-tengah tayat awal, Tok Imam Masih apik. Tak sengaja, batal juga. Bolehkah lepas salat pada subuh berjemaah saya terus qada salat pada subuh yang telah saya tinggalkan sebelum ni? Boleh. Nabi kata la salata ba'dal asri wala salata ba'da subhi. Tidak ada salat lepas asar, tidak ada salat lepas subuh. Mana salat yang sunat yang tidak ada waktunya. Tidak ada sebabnya. Adapun salat fardu, salat wajib tidak ada larangan dalam hadis ini. Faham lagi? Nabi pernah tinggal salat qabliyah zuhur. Satu riwayat ba'diyah zuhur. Kerana ada tetamu datang, tak sempat semayang sunat zuhur. Dan Nabi qada sunat zuhur selepas semayang fardu asar. Faham lagi? Dan kan dia sendiri yang sabda, la salata ba'dal asri. Tiba-tiba dia qada pula salat sunat zuhur lepas asar. Ulama pun keluar fatwa. Faham? Salat yang sunat, yang qada dibolehkan. Salat yang fardu min babil aula lebih lagi boleh. Lepas semayang subuh, bangun semayang subuh qada pula. Boleh. Tidak tarik nafas dalam wakaf untuk menggunakan bacaan Quran, masih menggunakan nafas yang sama sebelum wakaf tadi. Dalam matlaul, apakah hukumnya? Di segi tajwid, kita kena bernafas yang baru. Di segi fiqh semayang, selagi tidak merosakkan bacaan, maknanya tidak batal semayang. Bacaan Rasulullah, bacaan wasal. Bacaan wakaf. 7 ayat, 7 kali berhenti. Berhenti itu dalam hukum tajwid dengan sekali bernafas. Faham lagi? Tapi kalau orang baca wasal, faham? Dia baca wasal. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si sambung. Faham? Satu nafas aja. Betul tak? Hukumnya harus
Afdal berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa lagi? Soalan seterusnya. Imam sujud lama, duduk tayat akhir berbanding sujud sebelum itu. Apakah hukum? Makmum sujud lama sebelum tayat akhir. Apakah hukum? Imam sujud lama sebelum duduk tayat akhir. Dah mana dulu? Sujud lama sebelum tayat akhir berbanding sujud sebelum. Apakah hukumnya? Dia gini. Bila kita jadi imam, kita dilarang melamakan semayang. Sama ada pada qiyam, pada rakaat, pada sujud, dilarang. Larang itu maksudnya dimakruhkan, bukan haram. Kerana apa? Kerana kena raikan 4 golongan yang jadi makmum. Ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada orang tua, ada orang sakit. Faham lagi? Ada pun sembahyang sunat, tak ada masalah. Sebab Nabi pernah sembahyang sunat waktu malam, nak sahabat mari ikut. Abdullah bin Mas'ud, satu riwayat Abdullah bin Abbas, ikut. Nabi sembahyang rakaat pertama, Nabi baca surah Baqarah. Lepas Baqarah, Ali Imran. Lepas tu An-Nisa. Lepas tu Ma'idah, 4 surah. Dekat 3 jam serakaat. Itu sembahyang sunat. Bila sembahyang fardu, hak ramai orang ikut, kena pendek. Faham lagi? Jangan ikut suka, orang ikut si. Jangan. Dia ada peraturan ni. Maka nak sujud lama boleh jika tidak ada yang di belakang itu orang yang keperluan. Maksudnya imam sudah tahu belakang tu imam tu semua anak murid dia belakang, madrasah dia. Tak apa kan? Tak gimana dah. Tapi kadang-kadang ada orang puang. Dia letak dia panah ikan singgang atas dapur. Tok imam baca Yasin. Tang beletung kat singgang. Tahu tak? Jadi Rasulullah SAW satu hari dia semayang macam biasa. Tengah-tengah semayang ada budak menangis. Cering-cering belakang. Kata sahabat lalu Nabi cepatkan semayang kerana budak tu menangis. Supaya habis derah, mak dia boleh ambil derah, gosok budak tu. Tu Rasulullah. Kita nak buat akhirat kita. Lagi. Dan kalau makmum sujud lama, kata ulama fiqh, imam sudah membaca habis dah tayat akhir. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Habis tayat akhir. Lepas pada tu sunat arba'ah. Wa ala ali sayyidina Muhammad, sunat arba'ah. Allahumma salli ala Muhammad, makmum dah akad lagi pada batal makmum. Kenapa? Kerana makmum itu sudah ada melakukan fahish takhalluf, bersalahan dengan imam yang huduh rupanya. Orang duduk cacang ini belakang duduk, ditunggih macam gebu puyuh. Sudah jadi batal. Soalan seterusnya. Bagaimana nak tahu orang itu Wahabi? Apakah itu Wahabi? Sikap kita pada orang yang Wahabi. Golongan Wahabi adakah akidah amalan ataupun atau pahamannya? Wahabi ni dia kerana mereka mengikut daripada pengasasnya, iaitulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ambil nama ayah dia Abdul Wahhab, golongan bin Abdul Wahhab ni sebagai Wahabiyah atau Al-Wahabi. Macam Imam Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, dia Muhammad bin Idris. Syafi'i ni tok nyang nombor 5. Maka orang ikut Muhammad bin Idris ni sebagai orang ikut mazhab Asy-Syafi'i. Faham lagi? Imam Hanbali, nama dia Ahmad, ayah dia Hanbal. Maka orang panggil Hanbali, orang ikutkan Imam Ahmad. Faham lagi? Maka Wahabi itu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sampai sekarang ini pun orang masih gelar dengan firqah Wahabi. Jadi adakah mereka ini pada ibadah ataupun pada syariat ataupun pada akidah? Dua-dua ada. Pada syariat pun Wahabi, pada akidah pun Wahabi. Yang lebih menyedihkan ialah pada segi akidah. Kenapa? Kerana berlainan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa lainnya mereka ini mujassimah, menjisimkan Allah.
menterjemahkan Allah ada tangan, ada kaki, ada macam-macam pasal ini semua ni bid'ah yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Faham lagi? Kalau kita tengoklah kitab-kitab akidah dia, tapi tidak dibicarakan di Malaysia. Kalau tengok kitab-kitab dia duduk bahas sama dia, kita dapat kitab-kitab di tanah Arab, dia duduk bahas dia, Tuhan ni dikhilaf pula puak-puak Wahabi ni. Ada kata Tuhan ni tangan dua-dua belah kanan belaka. Pendapat kedua sekanan sekiri. Pendapat ketiga dua belah kanan satu tangan kiri. Ada pendapat Wahabi kata tak, Tuhan ni ada satu tangan kanan dan ada tangan-tangan yang lain pula. La ilaha illallah. Ni semua ni bukan ajaran Islam. Faham lagi? Main tangan-tangan. Apalah Tuhan lagu tu. Tak. Jangan bercara begitu. Kita ni menyembah Allah. Allah ni bukan berhala. Faham? Orang mari tanya Nabi Tuhan ni macam mana? Sif, Rabbak, Lana. Ceritakan bagaimana keadaan Tuhan kamu ya Muhammad pada kami. Sama dengan Tuhan kami. Buat dengan temaga ke, buluh ke, besi ke, kaca. Turun ayat. Kul huwallahu ahad. Faham lagi? Dia Allah yang Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang seumpama dia. Bukan Tuhan jenis ada kaki, bukan jenis ada muka, bukan jenis ada tekak. Itu semua makhluk belaka. Faham? Ini bahas masalah. Kemudian sifat mereka itu mengkafirkan ulama-ulama. Bukan mengkafirkan orang semua berhala. Ulama-ulama besar dikata kafir. Ini masalah puak takfir. Suka mengkafirkan ulama. Kita saya kira tak ada hukum lah. Nah, tak ada hukum dah kita ayat jelata ni. Ulama-ulama muktabar tu kafir. Nah, mengkafirkan ulama ni, mengkafirkan ulama ini bukan ajaran Islam. Betul tak? Ajaran Islam kata gua ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira. Kalau kamu beriman dengan Allah hari kiamat, kata yang baik-baik. Kalau jenis mengkafirkan ulama, ini golongan apa ni? Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Nabi kata, "Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umatku jadi 73. Sintani wa sab'ina finnar. 72 dalam api neraka. Kalau mengkafirkan orang-orang ulama-ulama, agaknya golongan ni golongan ahli syurga ke ahli neraka? Ada. Hukum bela kucing dalam rumah dan mandulkan kucing. Mandulkan haiwan saja-saja ulama kata makruh atau haram. Tak ada kerja mak, ada kerja. Kita jalan-jalan takak kucing mandul. Tak ada kerja tu. Tak. Haram. Jadi tak ada kucing, mampu habis kucing lagi. Tapi bila keperluan, ulama fiqh fatwa dengan harus. Bila kucing datang dia ni bahan itik orang, hayang orang, dah akan nak larang. Depan kita ni buat lembek kok kapi. Tapi hari-hari bahan nak itik orang. Maka kita pergi cocok pita jadi duduk nengung rumah dak kerja dah nak itik orang. Itu menolak mudarat. Harus. Atau kucing kita kucing tina kata ulama. Tapi beranak dia tak. Dia berdelok sampai mampu gitu kekoh di semua kata 7-8 ekor anak. Beranak hari ni esok kerja datang baru pula. Faham? Maka mandulkan dia. Kenapa dia ni kena anak-anak. Faham? Itu baru boleh. Saja-saja tak boleh. Jangan kalau kita mandul nampak comel tak boleh, kerana comel tak boleh. Kerana menolak mudarat. Soalan seterusnya. Ustaz pondok ngajar kitab kuning, universiti ngajar lain, bimbang lama-lama pecah. Tak ada bimbang, tak ada pecah, kitab yang sama. Kitab kuning ni kerana cetakan lama, cetakan baru putih. Faham? Kita ambil tafsir Al-Qurtubi contoh. Kita apa benda lagi? Syarah Muslim contoh. Kita apa benda Mughni Muhtaj fiqh. Kalau kita beli kitab lama, tabak lama, dia kuning. Sebab dulu orang pakai pelita. Bila pakai pelita apinya kuning. Bila kertas dengan kuning dah molek jadi cerah. Faham lagi? Sekarang kita pakai lampu putih tahun 80-an. Maka start 80-an kitab dicetak kebanyakan kertas warna putih. Kitab sama Mughni Muhtaj kau. Khatib Syarbini kau. Ni Khatib Syarbini. Ini Ibnu Katsir kau. Tapi ini orang panggil kitab kuning. Kerana warnanya kuning. Kitab kuning sebenarnya bukan kerana warnanya kuning. Faham? Tapi kitab kuning maksudnya kitab Turah yang lama. Dan kitab warna putih baru ini mesti pun kitab lama juga. Cuma cetakan baru. Kitab tak ada beza.
Faham? Tak ada beza. Kita tengok kitab-kitab yang ada jadi pelajaran yang diajar di Universiti Kahirah, di Mesir, di Azhar, di Yarmouk. Faham? Kitab yang sama, Imam Nawawi kalau Syafi'i. Kalau kita hadis kitab Syarah Muslim, kitab Fathul Bari, kitab yang sama belaka. Yang beza kaedah mengajinya. Kalau kaedah pondok mengaji satu-satu. A sampai Z semua. Kalau universiti tak boleh nak buat lagu tu. Faham? Kerana masanya pendek, 4 tahun nak ambil ijazah dah. Faham lagi? Situ saja. Balah bukan sebab tu. Balah ni hati. Masing-masing kerah-kerah, masing-masing nak tunjuk pandai. Faham lagi? Kita pandai dah nak buat guana nak khabar orang yang kita ni pandai. Ambil gambar CJ bulan Facebook. Teringat tempat ngaji dulu, tunjuk CJ. Faham lagi? Itu penyakit akhir zaman. Kita musafir, kita buat jamak takdim contoh Zuhur Asar. Lepas tu kita sampai rumah sebelum waktu Asar. Adakah kita kena sembahyang Asar lagi? Tak lah, sembahyang dah. Berapa kali yang baik benar. Faham lagi? Kita dah sembahyang jamak, tapi kita laju. Contohnya. Kita sembahyang, kita tolak daripada Kuala Lumpur pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi, kita pun sembahyang jamak. Faham? Pukul 10. Di mana pukul 10 kita sampai di Pakai dah. Faham? Sampai sini dah asar lagi. Faham lagi? Jawabnya sah dah sembahyang. Tak payah ulang lagi. Mu nak ulang tak jadi wajib. Kerana sembahyang itu sudah sah. Soalan seterusnya. Pembayaran pay later, kita boleh buat pembayaran cara ansuran tapi ada bunga yang dia ambil. Jika kita lewat, akan ada bayaran denda yang lain yang akan dikenakan. Dia bunga lain, denda lain. Kalau kita bayar lewat daripada hantaran barang pada kita, maka kita dikenakan denda. Itu bukan bunga. Bunga ni begini, bayaran hak asal kita bayar itu atau hutang yang kita bayar itu dia berganda, naik sikit. Itu bunga. Cuma ulama benarkan ganti rugi. Kita barang siapa dah bayar ke dia lambat, maka dia hukum kita kena bayar 2 riyal. Faham? Sebih itu dibenarkan syarat. Syaratnya sedikit. Faham? Soalan seterusnya. Adab dengan Quran simpan dengan betul. Bolehkah tinggal Quran kita baca atas reha di dalam surau begitu saja? Boleh. Kita dah baca, kita tutup cetak atas reha. Boleh. Faham lagi? Kerana dia sudah duduk di atas reha. Tapi kalau kita letak atas latar, kita duduk, kita mengaji, boleh. Kita bangun tinggal, makruh duduk atas latar. Takut orang terpijak. Tapi duduk atas reha, kau tak pijak. Faham lagi? Cuma sunat, afdal, letak tempat tinggi. Afdal. Dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi sebut, afdal letak tempat tinggi. Faham? Jangan letak atas latar. Atas reha boleh. Kerana itu tanda memuliakan dah. Reha kan, letak bekas tu, letak atas dia. Walaupun dia rendah reha tu, ada orang berjalan. Tapi dipanggil memuliakan Quran. Sah tak wuduk masa yang sama berwuduk gusi kita berdarah? Sah. Tak ada masalah. Cuma kita kena bersih kerana nak semayang. Kerana telang darah dalam semayang, batas semayang. Saya tak salat, tiba-tiba rasa macam kentut. Tapi tak ada bunyi. Atau bau. Adakah masa saya berhenti solat atau teruskan solat? Kalau kita rasa macam kentut, jangan berhenti. Bila berhenti, sudah kentut. Lepas tu Nabi kata, barang siapa yang tidak mendengar bunyi atau mendapat bau, maka jangan keluar daripada sah. Faham lagi? Maksudnya, kentut ini ada 3. 2 ada bukti, 1 tak ada. Yang pertama bunyi, bukti. Yang kedua bau, bukti. Yang ketiga tak ada bukti, iaitu tak ada bunyi, tak ada bau, batal juga. Jenis tak bunyi. Dia pakai silencer. Faham lagi?
Jadi maksudnya kalau kita yakin kentut, walau dak bunyi, walau dak bau, batal wuduk. Kerana apa? Kerana keluar kentut itu kan membatalkan wuduk. Nabi kata al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Orang tertidur, dia tak perasan keluar dak. Maka dia sempat sengka kuat bagi keluarnya angin, membatalkan wuduk. Nak. Kita tengah semayang, keketuk dah. Dak lagi. Teruskan semayang. Lama-lama waswas kaca di syaitan. Faham? Kita angin daripada usus dia bergerak nak pergi ke dubur, tapi tak keluar. Yang batal wuduk ini khuruju syai'. Sudah keluar suatu. Kalau belum keluar baru ura-ura nak keluar. Atau kentut itu membuat pakatan untuk keluar. Belum keluar. Jadi dia buat pergerakan dalam usus. Itu dalam tak apa. Yang batal keluar. Air kecing itu juga dia duduk dalam belakang. Tak keluar lagi. Dia lepak. Kita tunggu sini. Tinggi sungai ramai-ramai. Faham? Tak. Keluar separuh. Batal. Nah, batal ni khuruj keluar. Faham? Kalau dalam tak. Lepas tu kita ketuk kedok lagi. Tak lagi. Bila tu? Kita kata tak lagi tu. Bila kita sok antara ada dengan tak ada. Sama berat. Ketuk kedok lagi. Idrakul mustawi bainal amrain. Tak, sama berat. Ketuk kedok lagi. Maka asal al-aslu al-adam. Asal tak ketuk lagi. Tapi kalau sudah ada bukti bau ataupun bunyi, tak boleh pakai tu. Debang. Ketuk tak lagi ya. Tuk korok mu, gegar tu rasa gatuk apa lagi tu baik lah. Faham lagi? Tu lain. Hak kata ketuk kedok lagi nak hukum dok lagi tu tidak ada korenah. Cuma mari kaca je dalam hati. Ketuk dah. Imam sedang solat baca surah, tiba-tiba imam terlupa ayat dekat makmum belakang belum habis Fatihah. Jika makmum tegar dekat putus mualat Fatihah, makmum tidak putus. Turun sujud sajadah, tidak putus. Bang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam tu Allahu akbar sujud sejadah. Kita baru Ar-Rahmanir-Rahim. Turun. Sujud sejadah. Bangun. Maliki yaumiddin. Tak payah baca semula. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya ada 2 orang isteri. Mana seorang ni? Ya ke tak? Kadang-kadang ketika sedang jimat isteri pertama, isteri kedua tengok. Duk tak ada. Pelik soalan. Dan juga sebaliknya. Apakah hukumnya? Baik. Dia ada 2 isteri, dia jimat isteri pertama, isteri kedua tengok. Dia jimat isteri kedua, isteri pertama tengok. Apakah hukumnya? Dengar baik-baik. Bila kita ada isteri, kita dengan isteri kita tidak ada aurat. Maksudnya kita boleh tengok isteri kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki, depan belakang atas bawah. Side mirror, bumper boleh tengok belakang. Faham? Tapi isteri dengan isteri, mereka ada aurat. Hukum mereka adalah aurat antara muslimah. Isteri pertama, isteri kedua, mereka wajib tutup baina surrah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut. Faham baik? Jangan awak macam negeri. Tak tahu ke benda hukum tu. Faham lagi? Kita orang Islam. Tak boleh. Haram. Haram. Kalau nak rojak masalah ini panjang lebar disebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey? Bercerai. Suami isteri masih tinggal bersama tapi belum rojak. Berapa lama edah yang boleh tinggal bersama? Bila bercerai, duduk serumah. Maksud duduk serumah ini bukan duduk sebilik. Faham lagi? Ada anak atau ada mak dan sebagainya. Faham lagi? Jangan duduk sebilik. Kerana kamu sudah bercerai. Tapi dalam edah. Sampai mana? Sampai habis edah dah. Kenapa tak boleh balik ke rumah mak dia? Kerana dilarang di dalam Quran. Kenapa tak suruh dia balik? Allah kata jangan suruh dia balik.
wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Faham? Jangan kamu keluarkan isteri yang kamu telah cerai itu dari rumah, dan isteri itu pula jangan keluar dari rumah. Faham lagi? Kenapa? Bila dekat itu masih tidak ada lagi percampuran pihak ketiga, mudah untuk rojok semula. Itu hikmah dia. Faham lagi? Kalau balik dah rumah hari ni cerai, bini kita pergi atas rumah dah wakil pelang. Bini kita pergi atas dah batakir. Payah dah lah. Mak dia kata, aku kata dah, natang tu memang jahat. Faham lagi? Tak? Masuk lalu jarum dah lah. Jadi patut nak baik mula dah lah. Tu baru mak tu, mak dara mak long. Kau duduk batangan tak lagi tu. Tu gila yang gini. Aku kata dah. Nyanyi kau nak tak berkeruk tu. Punah kanah habis. Nak? Kau pecah, kau jauh. Nah, jadi muduk molek tu. Berasa siang, mudah nak rojok semula. Faham lagi? Bolehkah ezah bising dekat rumah orang? Mana boleh? Dalam Islam la darara. Dah kalau kita nak buat ezah bising, boleh. Jangan start. Kerana konsep la darara wala dirara. Islam tak ada mudarat, tak boleh memberi mudarat pada orang lain. Tu Islam. Islam bukan nama IC Islam. Dan nak buat ezah kuat, boleh tak masalah. Jangan start kat orang ramai. Kenapa? Kalau mu tidur, anak mu tidur, orang buat bising, mu marah. Ada orang mu buat orang apa pula? Kambing. Bang, dah leh. Biar mutu muduk kati apa 400,000 sutil pun haram. Nampak? Kalau kuat melampau. Kalau kuat siapa mana makruh. Kita nak qada-qada dia. Neh? Lalu malam cilah rumah. Bam 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 bam. Boleh ke anak orang nak tidur? Betul tak? Mak dia ayung ni apa nak peluh tiup. Habis lagu apa? Pak Dara duduk di tepi sungai. Faham? Nak boleh kerja negara anak. Faham? Dia balik bang 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 bang. Wah, anak belalok mata tu bik macam anak. Tak? Tu kata haram. Nah, boleh. Mati jauh sampai kat sipang bawah jambatan tu mati dah. Buat laju kan apa rumah. Baru tu. Tu konsep Islam. Betul tak? Kereta ke apa tak kira. Pasang radio dengan Quran tu semua masuk belaka tu. Nak? Sikit lagi dah. Bagaimana kita nak hilang perasaan pada apa ni? Pada orang. Kita nak hilangkan perasaan pada orang. Dah apa pula? Perasaan apa tu? Perasaan suka. Perasaan nak marah. Dengan berlalu masa. Apa-apa pun masa dimainkan peranan. Betul tak? Tengok kalau orang hilang mati anak kucing yang dia sayang. 2-3 hari tu tak? Dia 3 bulan ada Betul tak? Tengok orang mati laki ni. Ayah mati. Tengok mak. Hari pertama orang balik kubur kan. Tak mau makan nasi. Mak makan nasi ya. Akan ingat kecil buah. Nangis bawa. Pang, nangis. Hari pertama. Betul tak? Hari kedua, mari makan nasi mak. Tangan mak dah sedap mundur. Nampak cik mak ni pergi dapur macam cik mak bawah meja. Pang. Lain dah pada kemarin. Betul tak? Hari ketiga mati. Mak lagi. Mak mari makan dah anak-anak awak laut sedap ni kata gigi dia. Kan mak makan ke dia nak apa sipang suku mak nak kepala. Betul tak? Hari keempat mak jumpa dah buku bank ya. Aku kata dah ada. Kan lain kan tu. Betul tak? Dia masa tu. Deh. Nak marah kat orang pun lama hilang gitu. Baru-baru bayar nak buat apa ni? Nak. Marah pun dia akan hilang dengan lama. Sayang pun dia akan hilang dengan lama. Masa tu main peranan. Sikit lagi deh. Bagaimana kerajaan? Kita
kita perhatikan, nak pulihkan makam ulama, hancur lebur habis, signboard makam pun hancur lebur, tempat tidak terjaga dan sebagainya. Aduh lah. Katakan orang marah pula. Sebab tu dalam menjadi pemerintah, antara perkara yang sangat penting ialah urus tadbir negeri. Faham? Kita lebar guna pun, kalau tak pandai nak urus tadbir, jadi macam sekarang. Kan kita tengok esok naik kereta daripada Batakir tu, jalan baru tu nak sampai Jambatan. Ada pula dia pakai supir hitam kata di pokok. Nampak tak? Itu panggil kelemahan urus tadbir. Orang dah buat gitu. Tu orang ulu. Orang miskin. Kita kerajaan sediakan tempat tong yang banglet. Kan kita dikunjungi oleh ribuan setiap hari. Betul tak? Daripada luar. Tiba-tiba kita pakai supir hitam. Berayung gitu tiup dangi supir. Orang tu nak ubuh, dah masuk. Dah masuk. Ini masalah contoh mudah. Kalau benda tu di dalam hutang, kita tak pelik. Tepat mata, ribuan mata melihat. Kita tidak mampu menyediakan satu tong sampah yang harganya kita tengok di Shopee 110 riyal kalau kita beli direct suti. Kalau kajak beli murah lagi, hok comel, biru tinggi, hijau tinggi tu. Tak ada. Lepas tu ada tong macam tong rumah. Dekat Drobis ada tong rumah dan penuh. Hari Jumaat penuh. Bila penuh orang tak nak teruk ke mana? Buh tepi. Bila buh tepi banyak. Pelancong ramai ni kan? Malah karang angin. Jadi anyar. Nampak? Itu panggil urus tadbir. Signboard tutup di pokok. Tak nampak signboard. Luarnya seberang takih. Mana Bukit Tunggal, mana Bukit Tumbuh. Kaki signboard ada kena selok air. Selok dulu, selok. Oh, kau lain no. Benda gitu kita tak boleh nak buat. Ini masalah kita ni tak pandai mengurus tadbir negeri. Jadi harap kerajaan perbetulkan dah. Sebab tu kita nak bawa kapal terbang kena pandai tengok meta apa semua. Jangan lebar saja. Pilot tak ada sakit, tuk guru tolong bawa kapal terbang. Mu naik tak? Aku sembau. Faham lagi? Bahan tanah lagi jatuh habis. Tak? Kena urus, pandai mengurus. Ni contoh, jangan marah. Kita tengok sebab kelemahan itu sudah diviralkan. Sudah di percakapan umum satu Malaysia. Jadi kita jadi aib. Soalan seterusnya. Hukum kita gelakkan orang. Seperti kita prankkan orang. Hukum prank telah dipatuakan oleh Mufti Indonesia baru ni. Kita gurang orang dia kata padang-padang saja. Berpada-pada saja. Lebih pada had, hukumnya haram. Siapa kawan tu terpok aurat, haram. Siapa kawan itu tercela, haram. Siapa kawan itu digelakkan orang jadi malu dia, haram. Faham lagi? Bahkan gurai itu dibolehkan. Tapi ada perenggangnya. Siapa basuh habis baju orang, tak boleh. Soalan seterusnya. Bagaimana nak elok diri dari membuat maksiat? Kona apa? Kona hati. Dapat motosikal, sipangkan. Kanan dia ambil porong, kiri kuliah. Muna mana? Ni maksiat, porong baru siapa daripada Tengah Jaya. Lagi. Kona kiri kuliah. Itu panggil kona hati. Hati mungkin turut, tak boleh nuh. Tahu tak? Soalan seterusnya sikit lagi. Saya baca surah Al-Baqarah, ngaji. Lepas tu saya dengar video orang baca surah Al-Mulk. Lepas tu saya baca juga. Tapi saya rasa macam tak betul je. Boleh tak saya teruskan baca juga? Kalau kita belajar, tak apa. Dalam baca itu, ada yang tak betul. Tapi kita tak belajar, saja kita nak baca. Tak betul pun tak betul lah. Hukumnya haram. Faham jadi kalau kita masih tak betul, tak apa. Kita sedang belajar. Yang tak boleh belajar, tak boleh. Nak baca saja. Soalan seterusnya, sikit lagi. Dulu saya curi barang sekolah. Lepas tu saya nak ganti macam mana sekarang? Jumpa guru besar atau macam mana? Guru besar sudah tukar kan? Dulu dia curi tong sampah. Tong sampah sekolah. Faham? Dan ni dia masa menyesal. Baik. Kalau kita curi tu masa belum balik. Contoh ni dia baru darjah 3. Belum balik. Atau darjah 4. Tidak berdosa. Tapi barang curi wajib atau wali.
Dan bila dia berdosa, bila dia sudah balik, barang itu dia ada di tangan, dia tak hantar, start mula berdosa. Umur 10 tahun tak balik lagi, dia balik umur 15. Contoh, 10 tahun sampai 15 tu tidak berdosa. 15 balik, maka tak rati lagi. 16 tahun baru nak hantar. Jadi setahun dia menanggung dosa. Tapi kalau ada orang yang jaga dia, mak bapak dia, tahu dia anak mencuri, anak tu kena pulang balik. Dia kena ambil barang tu, suruh anak hantar balik. Anak tak reti nak hantar, mak kena hantar balik. Faham? Ada orang dia marah gitu je. Faham? Tapi tak suruh hantar balik. Dia tengok anak dia bawa balik, kait pelang jirang dia. Dia tak ambil dana dia, pelangnya. Ambil macam ni. Mana dah ambil buah orang. Ambil pisah koyok. Koyok. Dah buat gua ni. Dah buat gua ni jadi kelapa orang juga. Dah patut atas balik. Piak ni tangan curi orang. Kan betul. Dah suruh koyok. Mak bahan 3 utir. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Adakah dosa mencuri itu menjadi dosa yang berterusan selagi kita tak minta maaf? Dia begini, dosa ada 2. Satu, kita dengan Allah. Berzina, dosa kita dengan Allah. Berjudi, kita dengan Allah. Kedara harap, dosa kita dengan Allah. Dedah aurat, kita dengan Allah. Jadi penari tiang, kita dengan Allah. Faham? Tapi hak dengan orang, curi hak orang. Faham? Rapah barang harta benda orang. Itu terlibat dengan hak orang. Hak tu kena atur balik. Bukan bayar harganya, barang tu kena hantar balik. Curi ni, curi karburetor. Faham lagi? Orang pergi semayang jemaah, bahan karburetor. Minggu lepas. Mu kena cari semula tuang motor tu, kena bagi atau barang. Kalau barang tu mu tak mu sayang, mu nak bayar harga saja, tak sah. Yang boleh kita bayar nilai saja, barang tu sudah kosong. Faham lagi? Atau sudah hilang. Itu pun kena sapat tangan. Sama ada mu tangan dia dengan tangan penerima atau mewakil pada orang lain atau karburetor tu ke tangan dia. Jangan main. Tak? Tu baru curi karburetor. Kalau curi harta negara, bayang. Tak? Menteri. Mu 400,000 aku 300,000 mu ejah boleh tanah 3 luk ke anak dara mu boleh projek duduk pasir macam-macam beseng kali. Tak? Orang tu nak tobat. Suti-suti kena pulang balik harta negara. Nak? Majlis zakat buat program cabutan bertuah. Tapi beli barang cabutan bertuah hadiah tadi di kedai orang Cina. Cina bukan bayar zakat. Ini masalah akhir zaman. Patutnya kita dulu kan daripada wang-wang zakat. Urusan-urusan zakat itu dengan membeli daripada kedai orang Islam. Faham? Bila dah tak ada, baru kita beli kedai bukan Islam. Soalan yang kedua sebelum akhir. Minta tolong Ustaz khabar sikit ke penduduk kampung gotong royong lah kawasan kubur. Lama PKP ni, taman syurga itu terbiar. Terima kasih. Baik. Pergi bersih kubur lah, bersih kubur. Bersih kubur. Kubur-kubur ni kalau bersih pun kau tak pergi, kotor petah lagi. Faham? Tapi jangan pergi cat pula. Faham? Itu bukan urusan orang ramai, itu urusan waris. Kita hanya membersih. Tak? Kita nak tengok kampung tu orang suka pada akhirat, jangan tengok masjid. Tengok kubur. Masjid ramai lagi, kubur tak pergi. Faham? Ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Umar di hujung hayat, dia pernah pergi ke kubur Nabi 100 kali cari. Pergi sekejap balik. Rindu. Pergi sekejap balik. Faham lagi? 100 kali cari. 2 minit balik. Faham? Ada banyak kerja dia khalifah kan? Orang tak ada pun pergi pulak kubur. Kita raya baru pergi kubur mak. Raya tunggu nak bila nak pergi kubur, tunggu
Lagu Saloma tu beat kat radio. Baru nak pergi kubur. Minta mak kuih sepotong. Oh raya dah pergi kubur esok. Faham lagi? Dok tu beat lagu selamat hari raya dok pergi kubur. Betul tak? Tu pun duduk salah kubur JKK duduk. Faham lagi? Badah dengan anak JKK, kubur ayah saya dah, kubur ayah saya ni. Pasal apa? Pasal setahun sekali. Nah. Bila kita pergi, dia nampak tak kita? Nampak. Nah. Sebut dalam kitab hadis, Allah kembalikan roh orang yang mati untuk menjawab salam. Ini soalan yang terakhir. Jauh ini banyak tak? Roh orang yang meninggal dunia akan berada di alam barzah. Ada masa tertentu Allah akan tunjuk kepadanya perilaku kaum keluarga dalam dunia. Ada masa nikmat, ada masa dapat azab. Bila mendapat kecelakaan, adakah orang dalam barzah merasa duka cita atau bagaimana? Baik. Orang yang mati dah, anak dia aksiden di dunia ni lah, rebah ke, patah kaki ke, dia dapat tahu tak dia alam barzah? Jawabnya, wallahu a'lam. Dan jika Allah nak dia tahu, maka dia dapat tahu. Samalah barzah ini seperti di dalam dunia. Dalam dunia, kalau orang mari kat rumah kita, adakah kita kenal belaka? Tak. Kalau kita kenal dah dia, baru kita kenal. Kita duduk dalam rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita hitam akut tikak. Orang yang kenal. Orang kita sama dah. Bila kita hitam akut tikak, kenal tak? Kenal dah tak? Dah kita biasa. Tapi kalau orang mari tu orang tak kenal, kita kenal tak? Tak. Sama dengan orang dalam kubur. Begitu juga dengan usaha ikhtiar. Nah, anak dara kita rebah pagi tadi, kalau kita tahu, tahu. Tapi kalau tak tahu, tak tahu. 2-3 hari baru tahu. Faham lagi? Sama juga. Kalau Allah nak orang tu, arwah itu tahu, maka diberitahu kepadanya. Semua itu mudah bagi Allah. Cuma jangan kita buat sebagai detail. Setiap apa yang berlaku, dia tahu berlaku. Nah, anak dia pergi periksa pagi, tengah hari makan nasi, bini dia petang round situ. Jangan detail gitu, kerana tidak diceritakan dalam hadis seperti itu. Faham lagi? Jadi mula-mula keluar roh, ingatlah. Cabut roh, yang cabut malakul maut. Tapi tak bawa. Dia hanya cabut saja. Dia ambil oleh malaikat yang turun dari langit. Dalam kitab-kitab hadis begitu. Faham? Dia ambil, lalu dia beri bawang-bawang yang wangi. Sebut dalam hadis Nabi kata, daripada bawang syurga. Bila? Roh orang mukmin. Lepas tu buat naik setekak macam Isra' Mi'raj. Satu pintu langit. Setiap lapis langit, malaikat yang hidup pada lapis-lapis tertentu akan bertanya, roh siapakah ini? Comel sangat ni, wangi sangat ni. Malaikat yang bawa kata ini roh si fulan bin si fulan. Sehingga setiap penduduk yang duduk di langit, malaikatlah ingin sama menyertai rombongan bawa naik roh. Kemudian dinaikkan selepas langit ke-7, ditunjukkan neraka. Itu cerita roh. Faham? Ni bukan ambil komik Raja Rimba ni. Kalau kita hadis. Dah? Kemudian ditunjukkan syurga. Nampak lagi? Bila tunjuk syurga, nur neraka, Allah boleh letak kamu di sana, tapi Allah letak kamu di sini. Lalu gembiralah roh ini dan dibawa berpusing di dalam syurga. Bila tu? Sebelum datang siap orang mandi kapang sembahyang tanam. Tak, dalam masa sejam 2 tu, raung habis. Tapi bila sudah ditanam, letak dalam kubur, orang tanam-tanam, orang berbalik, dibawa turun. Duduk dengan kubur itu jauh mana? Jauh mata memandang. Jauh mata memandang. Setengah kilo ke, suku kilo ke. Roh. Bila dekat dah nak mari mungkar wa nakir, Nabi kata, didatangkan roh. Duduk dengan jasad. Lalu dibangunkan. Setengah ulama kata dengan duduk. Faham? Barulah diterima man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma'tiqaduka dan sebagainya. Kemudian dinaikkan ke langit, letak dalam illiyin,
Ada hadis mengatakan duduk dalam duduk dalam tempat kubah berwarna hijau bagi roh orang syuhada, dan duduk dalam temolok burung yang berwarna hijau yang terbang di dalam syurga, dan duduk pada lampu-lampu di syurga. Dan bila ada orang beri salam, roh itu dikembalikan, dia jawab salam. Dan bila ada orang ziarah, roh itu kalau dia kenal, dia kenal. Dia akan kata, oh dah lah, mari kubur aku. Kalau tak kenal, oh dia pula, dah kenal orang ni. Lebih kurang gitulah. Tapi roh tak cakap tergantung itulah kita hadis. Dalam hadis kata kenal dan tidak kenal. Kalau dia kenal, dia kenal. Kalau tak kenal, dia tidak kenal. Patut apa yang berlaku di keliling anak beranak dia di dalam dunia, wallahu a'lam. Kalau Allah nak kehendaki, dia dapat tahu. Kalau Allah tak mau beritahu, dia tak dapat tahu apa-apa. Habis dah soalan. Ada tak soalan lisan satu? Dah nak balik dah. Ada tak? Ni ada 2-3 lagi, tak lah nak baca dah. Ada? Siapa nak tanya soalan lisan? Dah, nak balik dah. Ada tak? Tak tanya, tak balik. Dah duduk sejuk ke? Kalau buat panas tu 8 suku putih dah. Baik. Dengar. Faham dah. Maksudnya begini, orang yang soleh itu, orang yang soleh, orang yang semayangnya betul, orang yang ibadatnya diterima oleh Allah, dia akan baik dengan keluarganya. Tapi jangan kata bila orang tu baik dengan keluarga, Allah terima dia. Kerana orang kafir lebih baik dengan keluarga daripada kita. Kita beri kemok kita 100 sebulan, orang kafir beri kemok dia 500 sebulan. Masuk neraka dia. Nampak? Kerana apa? Kerana dia tidak beriman. Ini bukan atas jalan tahqiq, atas jalan maknanya ghalibiyah. Ghalibnya orang jaga sembahyang, orang jaga syariat, dia akan baik dengan keluarga dia. Dia tidak sakitkan hati ibu bapa dia. Begitu juga kalau kita dia baik dengan adik-beradik, tapi dengan orang kampung yang maki hamun gitu je. Itu perangai yang salah tu. Faham tak ke? Jangan, dia sebab tu bukan baik dengan adik-beradik jadi ukuran sebenarnya. Ukuran kita, dia melaksanakan, dia ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam, kemudian akhlaknya. Akhlak bukan dengan keluarga, dengan semua orang. Lepas tu kita ada hak-hak yang patut kita kena jaga. Hak ibu bapa, hak adik-beradik, hak jiran, hak masyarakat keliling, hak ulama, hak raja, hak pemerintah dan sebagainya. Jadi ingat, bukan baik dengan adik-beradik, baik dengan family menjadi ukuran orang tu baik. Tak mestinya. Cuma pada ghalibnya kalau orang yang baik ini, dia mesti baik dengan family dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.